Hai semua. Selamat datang sekali lagi ke sesi live Celoteh Dr. Mala. Terima kasih atas kesabaran anda. Kita ada 1,400 rakan-rakan live bersama dengan kita hari ini. Alright. Ini adalah rentetan daripada video kita yang viral sebelum ni dalam minggu lepas video tu, iaitu kematian selepas vaksin COVID-19 bila dah 1.7 million view dengan beribu-ribu komen dan beribu-ribu share. Of course lah kita akan ada orang-orang yang tak puas hati juga dengan penjelasan itu ya. Jadi ramai yang sebenarnya bertanya dengan Dr. Mala dan juga tim Celoteh Dr. Mala, kalau saya dah terangkan mengenai kematian selepas divaksin, penerangan bagaimana ia disimpulkan bahawa ia adalah kematian yang disebabkan oleh serangan jantung. Kenapa pula pesakit yang ada sakit jantung, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya dirumuskan bila dia meninggal dunia, KKM kata sebab kematian adalah COVID-19. Kenapa bukan sebab kematian dia sakit jantung? Kenapa bukan sebab kematian dia masalah buah pinggang dan sebagainya? Okey, so saya nak bagi penerangan sedikit ya. Sebenarnya orang yang bertanya soalan begini ya, kenapa macam ni, kenapa macam tu, kenapa KKM kata yang ni serangan jantung, kenapa KKM kata yang tu COVID-19 dan sebagainya ya. Mereka yang bertanya soalan sebegini, sama ada dia tak pernah langsung kerja dekat hospital ataupun dia sebelum ni pernah kerja kat hospital tapi yang CP-CP yang dekat tepi-tepi hospital, depan-depan, belakang-belakang hospital, bukan betul-betul manage sama ada di ICU ataupun di Jabatan Kecemasan. Dan sekarang ni dia dah tak bekerja dah di hospital ya. Dia pegang title doktor ke ataupun dia pegang title nurse ke apa benda ke, tetapi dia dah tak bekerja secara khususnya dalam manage pasien-pasien sebegini yang alami kekonfusan macam ni ya, kekeliruan sebegini. Dr. Mala tak jawab soalan apa-apa penyakit dia puan, lebih baik terus jumpa doktor. Oh, ada orang tanya mengenai penyakit ni. Okey, terima kasih tim Celoteh Dr. Mala yang tolong jawabkan ya. Okey, macam mana kita sebenarnya buat keputusan kenapa seseorang yang ada masalah kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, sakit jantung dan sebagainya ni tiba-tiba KKM kata meninggal sebab COVID-19. Okey, kita fikir sama-sama hari ni. Saya nak bagi situasi. Saya nak semua rakan-rakan yang bersama dengan saya hari ini dalam 1,800 orang yang live dengan saya dan kalian yang menonton video ini secara siaran tertunda, cuba fikir sendiri, cuba bayangkan anda seorang doktor ataupun anda seorang MA ataupun nurse yang handle kes begini, pesakit sebegini dan yang handle kes begini, pesakit sebegini dan apa sebab kematian yang kamu akan bagi. Okey, saya bagi contoh ya. Seorang pesakit lelaki berumur 53 tahun. Nama dia Giant. Okey, Giant berumur 53 tahun, dia mempunyai masalah sakit jantung, darah tinggi dan kencing manis. Darah tinggi ni dah 10 tahun dah dia makan 2 jenis ubat darah tinggi. Mula-mula dia makan 1 jenis ubat tapi dia culas lah, sekejap makan, sekejap tak makan, sekejap tinggal, sekejap terlupa. Lepas tu bila darah tak kontrol dia makan balik sampai tak boleh nak kontrol dengan 1 jenis ubat, doktor terpaksa tambah 2 jenis ubat. Lepas doktor tambah 2 jenis ubat tu baru dia lebih cakna, baru okey, jadi kontrol lah dia punya darah tinggi. Tapi malangnya dalam 6 bulan lepas tu dia dapat kencing manis pula. Ya, sebab bila dia dapat darah tinggi yang tak stabil, kejap pening, kejap tak pening dan sebagainya, maka minum dia dah tak terurus sangat, dia dah tak boleh nak buat aktiviti fizikal yang banyak sangat, sampai kalori tak terjaga, gula tak terjaga dan sekarang dia kena kencing manis pula. So kencing manis ni dah 5 tahun lah dia makan ubat ni, dia makan je ubat, dia tak cucuk insulin lah So contohnya dia makan 1 jenis ubat. 1 jenis ubat sebiji, pagi sekali, malam sekali. Okey, darah tinggi dia makan 2 jenis ubat, pagi sekali, malam sebiji. Okey, so darah tinggi dah 10 tahun, kencing manis dah 5 tahun contohnya. Serangan jantung dia kena dalam 3 tahun yang lepas. Jenis yang biasa kita panggil non-STEMI, doktor bagi ubat cair darah, doktor dah buat angiogram, doktor kata ada 1 blok. Doktor dah letak stand dah dalam tu. So dia ada sakit jantung, kencing manis dan darah tinggi. Sekarang ni Giant sebab dulu bila dia tak makan ubat darah tinggi kan, so darah tinggi dia teruk sampai dia kena makan 2 ubat. So sekarang ni Giant sangat berdisiplin, pergi appointment on time, dia memang makan 2 jenis ubat cair darah. Dan dia makan ubat kencing manis, darah tinggi, pemakanan pun dia jaga dan sebagainya. Tetapi setiap kali Giant pergi ke hospital, contohnya Giant demam,
Hari ni dia demam, hari Ahad dia demam. Jadi bila doktor tanya, "Hai Encik Giant, apa khabar?" dan sebagainya, "Hari ni sakit apa?" "Saya demam doktor, bla 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 bla." "Okey fine." Ambil suhu 38 darjah dan sebagainya. "Okey fine." Jadi bila kita tulis dalam kita punya clerking, kita panggil doktor kan, duk tulis, kalau tak pun duk type kan. Jadi itu kita panggil clinical history. Kita clerk C-L-E-R-K, clerking nama dia. So clerking tu maksudnya kita ambil sejarah daripada pesakit dan kita tulis. Okay, dalam tulisan tu kita akan tulis Giant 53 years old, Malay guy ataupun Chinese guy ataupun Indian guy, okay, underlying diabetic hypertension, ischemic heart disease, sakit jantung, on medication, follow up dekat hospital XYZ. Kita akan tulis dalam dia punya tu. Baru kita tulis fever, demam untuk 1 hari. Tak ada batuk, tak ada sesama, tak ada apa-apa, dah check semua, paru-paru okey, tekak normal, mata normal, telinga okey, semua okey, perut lembut, tak ada masalah, tak ada simptom kencing kotor dan sebagainya. Kita bagi Panadol, suruh dia balik dulu. Pakcik Giant observe lah dulu demam kat rumah. Kalau demam lagi dalam 3 hari baru datang hospital balik. Okey, ini sebab dia demam. Ini demam biasalah. Jadi lepas tu 2 minggu, 3 minggu, 6 bulan Pakcik Giant tak datang pun balik sebab demam dia sehari je sebenarnya. Lepas tu dah okey dah 2-3 hari dia rasa lesu, lemah, penat. Lepas tu dia dah baik dah semula daripada jangkitan yang demam tu lah. So mungkinlah demam biasa-biasa lah orang kata Demam, kalau dalam bahasa perubatan kita panggil demam virus lah Kalau dalam bahasa kampung kita kata biasa-biasalah tu, demam dada-dada saja je, demam gatal lah orang kata. Okay fine. So settle. Itu adalah bagaimana kita memang tengok seseorang pesakit. Sekarang saya bagi situasi yang sama Pakcik Giant ni datang 2 tahun kemudian. Dia demam, suhu tinggi sangat. Dia memang ada sakit jantung, kencing manis, darah tinggi. Lepas tu dia datang, dia demam sejak hari Isnin. Hari Selasa dia tunggu, hari Rabu baru dia datang jumpa doktor. So bila doktor tanya demam dah berapa hari, dah 3 hari, ada batuk sesama tak ada, ada muntah cerit-berit tak ada kencing pedih tak, sakit tak ada, semua tak ada. Okey, tapi sakit badan, sakit kepala, pening-pening kepala, sakit belakang mata, sendi-sendi ni semua saya sakit sangat doktor. Oh ya ke Pakcik Giant? Kencing manis, darah tinggi, sakit jantung memang ada kan? Ada. Makan ubat lagi ke? Makan. Follow up dekat hospital yang sama ke? Ya, follow up dekat hospital yang sama. Okey, so kita buat blood test untuk dia. Cuba bayangkan ini dalam tahun 2018, 2019 lah, tak kisah, 2020 pun tak kisahlah Okey. So kita dah cek semua, okey fine. Kita pun buat ujian darah untuk dia. Nak tanya kenapa demam tinggi 3 hari ni 40, 39. Kita tanya juga Pakcik Giant, ada kontak dengan pesakit COVID tak? Dia kata tak ada. Rumah area denggi ke? Ya, ada denggi. Hari tu baru dia datang sembuh ubat nyamuk doktor. Okay fine. So kita pun buat ujian darah ambil full blood count, ambil denggi serologi kita panggil untuk tengok denggi antibody jenis IgG dan juga IgM, dan kita juga akan buat blood test yang kita panggil denggi NS1, nak tengok ada virus denggi tak dalam badan. Untuk tengok So bila kita tengok, oh rupa-rupanya denggi. So Pakcik Giant sekarang denggi rupa-rupanya sebab tu demam tinggi pakcik. So kita pun terangkan kepada dia, tengok blood test dia, oh platelet tak teruk sangat dalam denggi biasanya kita tengok kepekatan darah iaitu hematokrit, kita tengok platelet iaitu sel darah kuning, dan juga total white cell, sel darah putih. So kita pantau, ambil darah, kita pantau sampai hari ke-5, hari ke-7 kita pantau. Pakcik Giant normal, dapat discharge lah, tak ada masalah So kenapa Pakcik Giant datang hospital? Denggi. Apa diagnosis dia sekarang? Dengue fever. Okey. Bayangkan pakcik yang sama ni pada hari ke-5, hari ke-6 demam denggi, dia jadi kritikal. So kita admitkan dia ke hospital. Dia memang ada sakit jantung, darah tinggi dan kencing manis. Tapi sekarang ni dia datang hospital sebab denggi. Doktor bacalah komen dulu. Kejap ingat Doktor, kalau ada darah tinggi boleh cucuk vaksin tak? Sabarlah, saya nak datang dekat jawab soalan tu lah. Saya nak menjawab soalan tu lah. Saya nak bagi kamu situasi dulu. Dengar dulu Boleh. Okey, alright. So, biasanya siapa yang dah biasa live dengan saya, soalan yang saya akan bercerita dahulu. Kalau saya asyik baca komen je, saya takut saya terbabas. Nanti kita komen kita live 2 jam nanti kita semua nak tidur kan, dah pukul 10.40 dah. So saya cerita dulu, nanti di akhir rancangan saya akan tengok balik soalan yang kita nak jawab dalam live. Lepas live pun saya masih akan jawab soalan anda di ruangan komen. Sabar ya. Kadang-kadang ada tim Seloteh Dr. Mala yang senior, yang dah pegang badge top fan, yang dah daripada profil pun mereka bersama dengan saya dan live juga. Mereka pun akan tolong jawab soalan-soalan FAQ, soalan-soalan yang dah glamour, dah 20 kali live pun soalan sama ditanya juga, mereka akan tolong jawabkan juga Elwin, August, Zalifah semua akan tolong jawabkan.
So you all bersabar ya, saya sambung dulu. So sekarang Pak Cik Giant, masalah dia denggi. Kita sambung balik daripada cerita dia. Saya ni kan senang lupa kan, banyak sangat celoteh ni. Okay, so kita ada 3,000 view sekarang, 3,000 rakan-rakan bersama dengan kita. So kita fokus dalam cerita kita So Pak Cik Giant sekarang ni memang dia ada kencing manis, darah tinggi dan penyakit jantung. Darah tinggi dah 10 tahun, kencing manis dah 5 tahun, penyakit jantung dah 3 tahun. Dia makan ubat dengan berdisiplin, tak ada masalah. Kali ni dia datang ke hospital sebab demam denggi. Denggi dia dah melarat. Kita masukkan dia ke hospital. Bagi dia air, bagi dia ubat demam, bagi dia ubat untuk protect dia punya liver sebab hati dia dah mula rosak. Lepas tu buah pinggang dia pula rosak. Kita tolong. Sebelum ni walaupun dia ada penyakit-penyakit ni, buah pinggang dia okey. Tiba-tiba bila kena denggi, kacau buah pinggang dia. Kita terpaksa cuci darah, masuk air. Tiba-tiba dia disebabkan oleh denggi tu dia jadi sesak nafas, terpaksa bagi oksigen, masuk ICU, lagi teruk. Dan pada hari ke-10 Pak Cik Giant tak dapat selamat daripada jangkitan denggi dan dia meninggal dunia. Sekarang ni cuba kalian jawab dengan Dr. Mala, Pak Cik Giant meninggal sebab apa? Apa sebab kematian Pak Cik Giant? Adakah sakit jantung? Adakah kencing manis? Adakah darah tinggi ataupun adakah demam denggi? Cuba kalian jawab. Faham tak apa yang saya cakap? Memang dia ada komorbid, iaitu masalah penyakit kronik yang dia ada. Tapi persoalan dia sekarang ini, kenapa dia meninggal dunia? Dalam dia punya sijil kematian ni, saya nak sign apa? Takkanlah saya nak tulis sakit jantung 10 tahun. Takkanlah saya nak tulis, takkan saya nak tulis darah tinggi 10 tahun. Takkan saya nak tulis sakit jantung 3 tahun. Takkan saya nak tulis takkan saya nak tulis kencing manis 5 tahun. Faham tak? Sekarang ni benda tu memang dia dah ada, dia makan ubat dan benda tu terkawal. Apa sebab dia datang ke hospital sekarang? Apa sebab dia sakit sekarang? Sebabnya adalah dengue fever with decompensated shock with respiratory distress, whatever it is lah. Sebab kematian dia denggi. Denggi punya kematian ni, kalau patient tu saya tengok hari pertama pun, hari ke-20 dia meninggal dunia, semua yang tengok dia kena masuk dalam apa yang kita panggil mortality meeting, peringkat negeri. Semua orang kena pergi. Awak tengok dia macam mana, dia comel tak waktu tu, dia pakai t-shirt colour apa, berapa lama awak suruh dia tunggu, awak bagi dia, semua kita kena present. Dia adalah state mortality. Sampai sekarang dah bertahun-tahun dah denggi ni dia memang endemik dekat negara kita. Sama juga dengan COVID-19. Memanglah orang tu ada. Sekarang ni itu tadi Giant. Sekarang ni korang bayangkan Nobita pula. Tak nak, saya tak nak Nobita sebab saya suka Nobita. Jadi saya tak nak bunuh Nobita. Nobita tu comel. Siapa lagi jahat dalam kartun Doraemon tu? Ada seorang yang sepupu Sunyo tu. Okey lah, Sinyu. Okay, so Sinyu. Betul Zalifah cakap sebab denggi all this while dia okey walaupun dengan komorbid, tapi kena attack dengan denggi terus dia collapse effect liver all. Betul. So sebab kematian dia denggi. Macam kamu ada jiran kan, tiba-tiba meninggal. Kenapa dia meninggal demam denggi? 10 hari duduk hospital. Doktor pun dah cuba macam-macam dah tak lepas. Platelet dia kosong je 4 hari doktor kata. Meninggal sebab apa? Denggi. Memanglah kita tahu jiran tu dah 3 bulan sekali pergi appointment sakit jantung, 3 bulan sekali pergi, sebulan sekali pergi ambil ubat. Tapi sekarang dia meninggal dunia sebab apa? Denggi. Waktu denggi ni jadi sebelum ni sebelum COVID-19 ni denggi doktor duk pening lah, cakap tolonglah bersihkan rumah, tolonglah bersihkan bawah pasu tu, make sure tak ada tak ada air bertakung, tak ada nyamuk kat situ dan sebagainya. Tak ada pula orang kata denggi ni pandemik. Ya, tak ada pula lah orang kata doktor menipu. Tak ada pula orang kata KKM ni pandai-pandai je cakap denggi. Acik tu dah 10 tahun dah cuci darah buah pinggang dia. Tiba-tiba cakap denggi pula. Faham tak? Dah memanglah acik tu sebelum ni seminggu 3 hari dia cuci darah okey. Tiba-tiba kena denggi. Dah lah dia ada masalah buah pinggang. Susah nak rawat denggi dia. Doktor tak menang tangan. Memang tak boleh nak buat apa. 2 hari kena denggi terus meninggal dunia. Maka dia meninggal sebab apa? Denggi lah. Ya? Sekarang kita cerita pasal Sunyo pula. Sekarang ni Sunyo berumur 59 tahun. Yelah, sejak daripada saya darjah 1 pun Sunyo darjah 1 kan? Ke lebih kecil daripada tu? Saya pun tak tahulah. Okeylah, Sunyo 59 tahun. Dia ada
sakit jantung, kencing manis, penyakit buah pinggang. Penyakit kencing manis ni dah 20 tahun dah daripada makan ubat, sekarang dah cucuk insulin, ubat pun makan juga, sakit jantung pun dah ada juga. Buah pinggang pun doktor kata dah rosak tapi belum perlu dialisis lagi buat masa sekarang. Tapi doktor kata contohnya CKD stage 3 ataupun CKD stage 4, whatever it is lah doktor kata dah ada masalah buah pinggang. Okey, faham ya? So, sekarang ni Sunyo pergi ke hospital. Sebab apa? Dia pun berjumpa dengan doktor. Kenapa datang hospital hari ni Pak Cik Sunyo? Apa yang tak sihat? Oh, Pak Cik demam. Demam berapa hari dah Pak Cik? 4 hari. Okey, ada batuk sesama tak? Ada nak. Ada sikit tekak tak? Ada. Kering-kering rasa tekak ni. Batuk keluar kahak tak? Keluar. Kalau apa ya? Kuning-kuning. Mula-mula tu putih. Lama-lama ni jadi kuning dah. Okey, lalu makan tak? Tak lalu sangat lah. Nak makan separuh pun tak larat. Boleh minum air tak? Susah juga. Okey, perut sakit dah, cerit-berit dah, muntah dah, tanyalah semua. Dengarlah paru-paru dia zeruk, mata terbeliak bila dengar paru-paru. Asal bunyi tak best ni dalam paru-paru ni. Okey, tak apa. Kita pun cek perut dia, cek tekak, cek dalam telinga, tengok bawah mata, tengok semua. Okey, dah cek, kita bagi tahu dengan staff nurse, tolong buat ECG sebab dia memang ada masalah jantung sebelum ni. Pak Cik Jayan tadi pun kita akan buat dia ECG, kita cek darah, kita cek gula, kita buat chest x-ray, x-ray dada, kita buat semua. Lepas kita cek secara awal tu, kita dah ada macam initial impression. Doktor akan ada, kita panggil differential diagnosis. Agak-agaknya dia ni sakit ni, itu nama dia. Daripada pelajar perubatan, kita orang kena bila tanya pesakit, kena ada dah 70% dalam minda ni, apa masalah dia. Lepas tu bila cek, 90% dah kena ada dalam minda. Apa agaknya diagnosis dia, masalah dia. Okey, so bila dengar cerita Pak Cik Sunyo ni, alamak, Pak Cik ada kontak dengan pasien COVID tak? Tak ada lah pula, tapi anak-anak saya adalah datang lawat saya. Oh, anak ada kontak dengan pasien COVID tak? Tak tahulah, anak saya pun hari tu tak sihat juga, demam-demam juga. Oh, ya ke? Iya doktor. Anak ikut SOP semua kan? Anak saya ikutlah SOP tapi dia tak percaya COVID ni. Dia kata tipu je, doktor saja nak buat duit. Oh, ya ke Pakcik? Tak apalah, kita checkkan dulu. Okay? So, lepas tu kita check ECG dia. Tak adalah nampak serangan jantung yang sampai naik-naik bukit. Kita panggil ST elevation MI, tak ada. ST depression yang acute pun tak ada juga. Ya, so ECG dia okey-okey je, sesuai untuk seorang yang 59 tahun yang memang ada masalah jantung sebelum ini. Tiada, tak nampak ada serangan jantung sekarang. Sekarang yang menyusahkan dia adalah demam tinggi, sesak nafas sikit-sikit, batuk tak berhenti-henti. Nampak dia nafas pun macam tu, laju sikit daripada biasa. Kita panggil tachypneic. Bila cek, oksigen dia kejap-kejap naiklah 95, 96. Kejap-kejap turun sampai 93. Kejap-kejap turun sampai 92. Level oksigen bila letak dekat jari ni normal 95 dan ke atas. Kalau orang sihat biasanya memang dia 98, 99. Tak ada masalah. 100 tu biasalah. Tak ada masalah Jadi oksigen dia pun rendah-rendah je. Kita pun jadi pelik. Okey, oksigen normal, gula normal. Sekarang ni ambil ujian darah, ambil x-ray semua. Okey, kita suspek dia ni demam sama ada jangkitan kuman paru-paru ataupun COVID-19. Okey, kita dah buat, tengok x-ray, zrup beliak lagi biji mata. Memang dah tak comel dah. Tanya balik Pakcik, betul ke demam baru 4 hari ni? Minggu lepas ada tak demam sikit-sikit? Adalah sikit-sikit nak. Tak adalah tinggi sangat, dedah-dedah gitu je dia kata. Faham tak? Ya, lepas tu kita pun buat x-ray, memang nampak ada ground glass appearance bilaterally and what not. Bila ambil ujian darah dia, memang total white cell tinggi, CRP tinggi. Bila kita tengok ujian darah yang menunjukkan ada serangan jantung atau tidak, tak adalah tinggi mana pun. Okey, lepas tu kita ambil D-dimer pun tinggi sikit. Jadi kita rasa sekarang ni Pakcik Sunyo ada jangkitan kuman dekat paru-paru dengan masalah kronik yang lain iaitu kencing manis, penyakit buah pinggang dan jantung. Jadi apa diagnosis Pakcik Sunyo sekarang? Jangkitan kuman di paru-paru. Ya, faham tak? Lepas tu kita buat swab COVID-19, nasopharyngeal swab. Dan lepas sehari result balik COVID-19 positif. Pakcik Sunyo dah masuk ward, kita dah bagi dia oksigen yang masuk dalam hidung. Tapi malam dia jadi lebih sesak nafas, tak cukup dengan oksigen yang masuk hidung, kita letak oksigen yang kita panggil face mask yang tutup macam tu. Ya. Bagi oksigen face mask. So sekarang ni diagnosis dia COVID-19 pneumonia kategori 4 with underlying diabetic kidney disease and ischemic heart disease. Faham tak? Dia ada COVID-19 pneumonia dengan
masalah kronik iaitu penyakit jantung, penyakit buah pinggang dan juga kencing manis. Jadi apa masalah Pak Cik Sunil sekarang ni? Takkanlah dia yang sakit jantung dia yang 10 tahun tu kita nak cakap itu pula diagnosis dia sekarang. Kita nak tahu apa masalah dia sekarang. Ya? Faham tak? Okey. So, Pak Cik Sunil pun duduk dalam ward. Lepas 2 hari letak mask, okey. Lepas tu, daripada letak mask tu, dia makin nafas laju. Kita dah bagi dia dah ubat antiviral. Kita dah bagi dia ubat cair darah. Ya? Sebab COVID-19 ni boleh menyebabkan, kita panggil microemboli. Ya? Dia boleh ada blood clot. Dia boleh ada darah-darah beku yang kecil-kecil di salur paru-paru dia. So kita akan bagi ubat cair darah, kita bagi ubat demam, kita make sure air dalam badan dia cukup-cukup, jangan lebih jangan kurang. Kita bagi ubat-ubat yang sesuai. Dia bukannya dia tak ada macam rawatan khusus tau. Kalau macam sakit jantung ini rawatan khusus dia tak ada. COVID-19 ni lebih kepada pakar-pakar akan tengok dan pakar akan cakap okey pasien ni bagi ubat ni, pasien tu bagi ubat tu, pasien tu bagi ubat tu, macam tu. Kita tengok apa masalah dia dan kita rawat masalah dia. Kita panggil lebih kepada rawatan komplikasi dan rawatan simptom yang pasien tu ada. So kadang-kadang sampai buah pinggang dia rosak, jadi kita kena bagi rawatan buah pinggang. Kadang-kadang sampai hati dia rosak, kita kena bagi dia rawatan untuk hati dia. Kadang-kadang sampai tak keluar air kencing langsung, jadi kita kena buat something, bagi air, bagi dialisis untuk make sure buah pinggang dia berfungsi dan mengeluarkan air kencing. Masalah paru-paru tak cukup oksigen, jadi kita bagi supplemental oksigen. So kita dah letak oksigen. Lepas tu makin sesak dah tak boleh, kita transfer dia pergi ICU. Ya, faham tak? Kita bagi dia oksigen yang tutup macam ni. Pergi cari apa itu face mask. Korang boleh pergi cari. Saya tak sempat print tadi. Face mask. Face mask tu oksigen yang bila kita letak macam gini. Bila kita dah letak tu dia transparent lah. Dia macam plastik. Bila kita letak tu Pak Cik Sunil, kita panggil gasping for air. Dia tak boleh nak nafas. Dia semput. Dia sesak sangat nafas. Jadi kita nak buat apa? Takkanlah kita nak tengok je Pak Cik tu. Alah, siannya. Sorry lah Pak Cik, COVID-19 tak ada rawatan. Lepas tu kita pun relax. Shift malam kan kita pun minum kopi, tengok Pak Cik duk lelah gitu kan. Faham tak? So, kita kena buat apa? Kita kena bagi dia bantuan pernafasan. So, dalam keadaan macam gitu, apa kita akan buat? Kita akan masukkan oksigen dalam trakea dia terus. Dan sambungkan kepada mesin untuk mesin bernafas dengan kadar yang betul. Jangan laju sangat, jangan slow sangat. Bagi oksigen secukupnya supaya paru-paru dia boleh berfungsi. Itu yang kita panggil intubation. Untuk masukkan oksigen dalam trakea, dalam paru, direct ke tangkai paru-paru tu, takkanlah hang sedar macam gitu nak suruh saya masukkan macam gitu. Habislah tersedak sakit kan. Jadi kita akan bagi ubat tidur, kita akan bagi dia ubat pelali, pesakit akan jadi koma dan kita akan masukkan ubat tu untuk memberikan dia rawatan sepenuhnya untuk paru-paru dia. Itu yang kita panggil intubation. Sebab kita tak boleh tengok je pesakit tu. Cuba bayangkan ahli keluarga anda. Faham tak? Dia duk macam gitu. Lepas tu doktor kata, saya tak boleh buat apa-apa dah. Tak boleh kan? Kita kena rawat dia. So, rawatan dia adalah intubation. Untuk intubation, kita kena komakan dia. Kita kena bagi dia ubat pelali. Ya, dan kebanyakan pesakit yang setelah diberi intubation, setelah diberi oksigen direct dalam tekak dia dan pekerjaan paru-paru dia untuk bernafas itu diambil alih oleh mesin, iaitu apa yang kita panggil mesin ventilator. Mereka akan survive. Pakar-pakar dekat ICU akan jaga, staff-nurse dekat ICU memang duduk depan pasien tu, kira kencing berapa kali seminit, berak berapa kali sehari, bernafas berapa kali seminit, jantung berdegup macam mana. Memang dia semua daripada hujung kaki sampai hujung rambut dia orang akan monitor. ICU punya monitoring. Faham ya? Kebanyakan pesakit akan survive, tetapi ada percentage yang apabila diberi rawatan yang macam tu pun mereka masih akan meninggal dunia. Sebab mati itu pasti. Tetapi kita kena berusaha sehabis baik, kita kena berikhtiar cukup-cukup, kita dah buat semua dan selepas tu kita berserahlah kepada si pencipta. Kalau umur pesakit itu panjang, dia akan diberikan kesembuhan. Tapi kita berpuas hati, memang dia selamat sebab umur dia selamat, tetapi umur dia panjang. Tetapi kita sebagai petugas, kita tahu aku dah jalankan tanggungjawab aku sejujur-jujur yang boleh. Itu adalah ujian untuk aku juga, bukan yang ujian untuk pesakit itu sahaja. Sama juga tiba-tiba kadang-kadang walaupun kita dah bagi rawatan yang sama kepada pesakit ini, yang sama dengan seorang lagi,
pesakit ini pula meninggal dunia. Saya tak boleh halang kematian. Ya, tetapi apabila pesakit itu meninggal dunia, saya kena ada sebagai petugas kesihatan, kami akan ada sesuatu yang okay, I have done my job. Saya dah buat tugas dan tanggungjawab saya sejujur yang mungkin, sehabis baik yang mungkin. Namun ajal dia dah tiba dan nyawa dia telah dicabut. Yang kita bagi tahu family dia, minta mereka redha. Kita dah buat sehabis baik, kita dah ikhtiar dah memang inilah dia punya outcome dia. Okay, so sekarang Pakcik Sunyo ni yang datang sebab demam, batuk, sesak nafas, oksigen rendah, ECG normal, sel darah untuk serangan jantung normal, X-ray memang jangkitan kuman dekat paru-paru. Daripada hari pertama bagi oksigen yang biasa, naik bagi oksigen yang face mask, sampai masuk tube dalam tekak. Tak boleh juga dalam masa 5 hari selepas admission ke ward meninggal dunia. Dia punya blood test dan swab test dan semuanya menunjukkan dia ada jangkitan kuman COVID-19. So, apa sebab kematian dia sekarang ni? Adakah penyakit buah pinggang yang 10 tahun dah ada tu? Ataupun adakah serangan jantung yang 5 tahun yang lepas yang dia sekarang ni makan ubat secara berdisiplin? Ataupun adakah serangan jantung? Ataupun adakah jangkitan COVID-19? Cuba tuan-tuan dan puan-puan letak diri anda dalam situasi seorang doktor. Apa sebab kematian kamu nak bagi tahu dekat ahli keluarga sekarang ni? Faham tak? Dia tak datang sebab sakit dada. Dia bukannya datang sebab aksiden. Dia bukannya datang sebab cubaan membunuh diri. Dia bukannya datang sebab alleged assaulted, dipukul orang. Dia bukannya datang sebagai mangsa kebakaran. Dia bukannya datang sebagai, faham tak? Dia datang sebab COVID-19. Dia datang sebab demam, sesak nafas, bla 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 bla. Setengah orang walaupun macam tu dia kata, oh tak, sebenarnya nenek saya semput sahaja. Semput tu simptom COVID-19 lah. Oh tak, sebenarnya nenek saya demam je. Tak ada pun simptom-simptom yang lain. Kita tak kata pun COVID-19 ni kena ada semua simptom. Kalau salah satu simptom pun dia boleh jadi juga. Bila kita ambil swab test positif, kita ambil x-ray memang COVID-19. Kita memang dia punya penyakit tu makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Memang COVID-19 dan diagnosis dia COVID-19 lah. Faham tak? So kalau denggi anda boleh terima, kalau malaria seseorang itu boleh terima, kalau aksiden seseorang itu boleh terima, kalau stroke boleh terima, dan COVID-19 pun salah satu penyakit yang sama juga yang kita kena letak diagnosis if it's there. So COVID-19 lah. So Sunyo meninggal sebab COVID-19, Giant meninggal sebab demam denggi. So itu adalah cara kita buat diagnosis. Kita tengok apa yang menyebabkan kematian dia ketika itu. Bukannya yang dah lama-lama tu. Yang dah lama-lama tu kita akan tulis dalam underlying comorbids kita panggil. Tapi sebab kematian adalah apa yang berlaku ketika itu. Seseorang tu boleh ada macam contohnya kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi. Sebab kematian bunuh diri. Suicidal. Dan bunuh diri lah. You have to write suicidal. Ataupun dia ada kencing manis, darah tinggi, meninggal sebab accident, alleged MVA with intracranial bleed. Accident sampai pendarahan dalam otak, meninggal. Sebab kematian dia accident, takkanlah sebab kematian dia sakit jantung pula. Faham tak? It's as easy as